Pagi ini kita akan bacakan beberapa hadis mengenai dosa menyusahkan orang Islam. Semoga kita dapat ambil tibar dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijali ila Allahi al-aladul khasim. Rawahu Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang banyak bertengkar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang banyak bertengkar. Hadis riwayat Muslim. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man dara mu'minan aw makara bihi. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memudaratkan seseorang mukmin ataupun menipunya akan dilaknat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memudaratkan seseorang mukmin ataupun menipunya akan dilaknat. Hadis riwayat Tirmizi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bergaduh dengan saudara kamu, janganlah kamu bergurau dengannya sehingga menyakitinya, dan janganlah kamu berjanji dengannya sesuatu yang tidak kamu tunaikan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bergaduh dengan saudara kamu, janganlah kamu bergurau dengannya sehingga menyakitinya, dan janganlah kamu berjanji dengannya sesuatu yang tidak dapat kamu tunaikan. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Sayyidina Huzaifah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka membawa tidak akan memasuki syurga. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka membawa mulut tidak akan memasuki syurga. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan, tabiat membawa mulut adalah antara dosa-dosa berat yang menghalang daripada masuk ke dalam syurga. Tiada siapa pun yang ada tabiat ini boleh masuk ke dalam syurga. Walau bagaimanapun sekiranya Allah Subhanahu wa taala memaafkan seseorang dengan ihsan dan kurniaannya, atau walau bagaimanapun sekiranya Allah memaafkan seseorang itu dengan ihsan dan kurniaannya, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengazabkannya sebagai hukuman terhadap dosa itu lalu membersihkannya daripada dosa tersebut, barulah dia boleh masuk ke dalam syurga. An Abi Umayyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in qadibun min araq. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil hak milik orang Islam dengan sumpah yang dusta, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan neraka atasnya dan mengharamkan syurga daripadanya.
Lantas seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun satu benda yang kecil sekalipun, adakah itu juga balasannya?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaupun satu ranting daripada pokok arak," yakni pokok sugi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang mengambil hak milik orang Islam dengan sumpah yang dusta, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan neraka ke atasnya dan mengharamkan syurga daripadanya." Lantas seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun satu benda yang kecil sekalipun, adakah itu juga balasannya?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaupun satu ranting daripada pokok arak," yakni pokok sugi. Hadis riwayat Muslim. Ya alhamdulillah, kita telah dengar beberapa hadis mengenai dosa menyusahkan orang Islam. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam kita sehari-seharian kita bermuamalah dengan kawan-kawan kita. Kita kena jaga hati dia. Bagaimana kita nak orang jaga kita, tak tipu kita, tak khianat kita, tak buat jahat kat kita, begitulah kita kena buat kat orang macam tu. InsyaAllah, semoga kita dapat amal dan kita sampaikan kepada orang, insyaAllah. Subhanallah.